أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, mahukah kamu aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta kamu berjihad dalam membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Dengan itu, ia akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik dalam syurga yang kekal. Itulah kemenangan yang besar. Dan ada lagi limpah kurnia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang cepat masa berlakunya. Dan sampaikanlah berita yang mengembirakan itu kepada orang-orang yang beriman. Setelah kita baca dalam ayat yang sebelum ini bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan Rasul akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang sebenar, iaitu agama Islam, supaya agama Islam itu mengatasi segala ajaran-ajaran yang lain. Sama ada ajaran-ajaran yang lain itu yang dinamakan agama-agama ataupun undang-undang syariat, cara hidup dan sebagainya. Semuanya dikalahkan. Islam sahaja yang diamalkan. Walaupun orang-orang musyrikin benci. Itulah tujuan Allah menurunkan agamanya kepada rasul-rasul yang berakhir dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk melakukan sesuatu di dalam dunia ini dengan firman-Nya sahaja, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tetapi bagi meninggikan agama Islam ini, Allah Ta'ala menyerahkannya kepada orang-orang yang beriman, supaya mereka menunaikan satu kewajipan yang dinamakan jihad fi sabilillah. Apa makna jihad? Jihad dari perkataan Arab al-jahdu ataupun dan al-juhdu. Al-jahdu dengan makna al-masyaqqah, menghadapi kepayahan, kesulitan, kesakitan. Al-juhdu mengembelingkan tenaga dan kekuatan, menggunakan kekuatan nikmat yang Tuhan beri pada kita, nikmat harta, nikmat tubuh badan, nikmat kebijaksanaan, bagi meninggikan agama Allah dan berlawan dengan sekatan dan halangan syaitan, manusia dan jin yang menyekat, terpaksa menghadapi kesusahan dan kepayahan.
Allah Ta'ala wajibkan jihad kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, adakah kamu suka aku nak tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Sama azab yang pedih di dunia ataupun azab yang pedih di hari akhirat. Di dunia tidak dihambakan oleh kaum yang lain. Di akhirat daripada api neraka. Itu janji daripada Allah Ta'ala. Daripada perniagaan itu. Apa dia perniagaannya? Tu'minu nabillahi wa rasulih. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, kamu percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana percaya di sini bukan percaya begitu saja. Percaya kepada firman Allah, kepada Qurannya yang diturunkan, perintahnya dan larangannya, hukum hakamnya, syariatnya, peraturannya, akhlaknya daripada Allah. Kita percaya adalah baik. Dan percaya kepada Rasulnya, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam itu. Kamu percaya dan ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu, wa tujahiduna fi sabilillah. Dan kamu berjihad, kamu bersungguh pada jalan Allah. Bersungguh perjalanan Allah. Seorang sahabat bertanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu amiyatan wa fi riwayatin ammiyatan wa fi riwayatin asabiyatan wa rajulu yuqatilu ghanimatan wa rajulu yuqatilu liyura makanuhu faman fi sabilillah." Wahai Rasulullah, seorang yang berjuang kerana puak dia, bangsa dia, kaum dia. Semata-mata kaum dia, bangsa dia saja. Seorang yang berjuang untuk dapat harta, dapat habuan, dapat pangkat, dapat kedudukan. Seorang yang berjuang supaya dilihat oleh orang, disanjung oleh orang. Faman fi sabilillah. Siapa yang sungguh-sungguh fi sabilillah, yang Tuhan sebut sabilillah ini? Jawab Nabi SAW, alladhi yuqatilu litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Orang yang bersungguh supaya kalimah Allah itu tinggi, itulah sabilillah. Kalimah Allah ialah agama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Supaya peraturan hukum syariatnya diamalkan berdaulat di dalam negara, memerintah syariat-syariat yang lain ditinggalkan sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ditawarkan menjadi raja, Nabi tolak. Ditawar menjadi pemimpin, Nabi tolak. Ditawar harta, Nabi tolak. Pasal apa Nabi tolak? Kerana tidak diizinkan agama Islam itu diamalkan. Maka Nabi tolak. Akhirnya orang Madinah terima Islam, serah negeri mereka, serah diri harta mereka, jemput Nabi datang ke Madinah untuk menegakkan syariat Islam. Maka Nabi berhijrah ke Madinah. Maka sahabat-sahabat meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga yang tak boleh bawa keluarga, meninggalkan harta, pergi ke Madinah, bergabung dan mendirikan kerajaan Islam. Kemudian kerajaan Islam ini dilawan oleh musuh-musuhnya sehingga berlaku peperangan. Menunjukkan bahawa berjihad itu dengan lidah, dengan tenaga dan fikiran,
termasuk dengan senjata. Apabila Islam dihalang, Islam dihina untuk dilaksanakan, dihalang dan disekak dengan senjata, maka lawan dengan senjata. Dia sekak dengan hujah, lawan dengan hujah. Dia sekak dengan apa saja, kita kena lawan mereka yang sekak Islam. Ini makna jihad. Dan jihad ini memerlukan harta dan diri. Setengah ulama mengatakan sebab turun ayat ini berpunca daripada seorang sahabat yang bernama Uthman bin Mal'un radhiyallahu anhu, merupakan saudara susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang Nabi sayang. Sehingga masa dia mati, Nabi menangis. Tanam dia menangis. Uthman kata, "Ya Rasulullah, law adina li fatallaqtu khawlah wa tarahabtu wa ikhtasaitu wa harramtu al-lahma wa la anamu bilailin abada wa la uftiru binaharin abada." Wahai Rasulullah, kalau sudah izin saya nak jadi orang kuat beragama. Kuat beragama. Saya nak cerai isteri saya, tak ada bin yang senang, nak buat ibadat saja. Dan saya nak bertapa. Dan saya nak kasihkan diri saya, nak kasih. Biar tak ada hawa nafsu. Nak haramkan makan daging. Saya tak mau tidur malam selama-lamanya. Dan tidak berbuka waktu siang. Sabda Rasulullah SAW. Jawab Rasulullah, "Inna min sunnatin nikah. Wala rahbaniyata fil Islam. Innama rahbaniyatu ummatil jihadu fi sabilillah. Wa khisa'u ummatis sawm. Wala tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Wa min sunnati anam. Wa aqum. Wa uftir. Wa asum. Faman riba an sunnati falaysa minni." Maksudnya, sesungguhnya wahai Uthman bin Mal'un, di antara sunnah ajaranku ialah berkahwin. Berkahwin. Itu ajaran agama aku. Tidak ada pertapaan dalam Islam. Sesungguhnya pertapaan umatku ialah berjihad fisabilillah. Betapa umat aku berjihad, keluar. Dan mengasihi umatku berpuasa. Bukan kasih berpuasa. Jangan kamu haramkan perkara yang baik yang Allah halalkan kepada kamu. Di antara ajaranku, aku tidur, aku bangun, aku berbuka, aku berpuasa. Dan sesiapa yang tidak ingin kepada ajaran aku ini, bukan pada aku, kata Nabi. Nabi marah. Lalu Uthman berkata, "Wallahi lawadittu ya Nabi Allah, ayu tijarati ahabbu ila Allah, fa'attajiru fiha." Wahai Rasulullah, saya suka nak berniaga. Apa dia perniagaan yang paling baik di sisi Allah? Lalu Allah menurunkan ayat yang dibaca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, adakah kamu suka aku nak tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Iaitulah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu berjihad perjalanan Allah dengan harta benda kamu dan jiwa raga kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik kepada kamu sekiranya kamu tahu. Kalau kamu tahu jihad ni kelebihan, itu paling baik. Bersungguh badan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dia mulakan dengan harta. Tuan sebut harta dulu, lepas tu diri. Kerana jihad memerlukan harta. Di sana kena ada sumbangan harta. Dan Allah Ta'ala jadikan
Jihad dengan harta ini mendahului jihad yang lain. Dan digandakan dengan 700 kali ganda. Mathalul ladhina yunfiqun amwalahum fi sabilillah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, jihad fi sabilillah, laksana orang yang menanam satu biji benih, tumbuh daripadanya 7 tangkai. Satu biji sebutir tumbuh 7 tangkai. Tiap-tiap 7 keluar 100 biji. Menjadi 700 kali ganda. Allah menggandakan sesiapa yang dikehendaki. Allah Ta'ala gandakan jihad dengan harta benda dengan 700 kali ganda. Sama ada harta benda dia sendiri, dia guna sendiri, ataupun dia sumbang pada orang yang berjihad. Dia sendiri tak beri. Dia sendiri tak boleh beri. Dia beri kepadanya 700 kali ganda. Berbeza dengan derma masjid. Berbeza dengan sedekah. Berbeza dengan sumbangan-sumbangan yang lain. Berbeza. Mengapa Tuhan jadikan sumbangan jihad 700 kali ganda? Kerana sumbangan jihad ni tak nampak hasil. Hasilnya tak nampak, tak tahu bila. 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Tak tahu bila Islam ni berjaya, tak tahu. Beri sumbangan saja, tak tahu bila. Ada buat masjid, nampak masjid cokoh. Beri orang miskin, nampak orang miskin tu jalan kaya-kaya depan kita. Nampak rumah dia nak utuh. Tapi jihad tak nampak apa. Tak nampak apa satu pun. Hilang begitu saja. Cuma janji saja dalam Quran. Di sinilah maka Tuhan jadikan jihad ini ujian dalam diri manusia untuk beri sumbangan. Dalam ayat yang lain, Tuhan sebut sumbangan jihad lebih afdal daripada sumbangan al-Masjidil Haram. Aj'altum siqayatal hajj wa imaratal Masjidil Haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Adakah kamu jadikan kamu memberi khidmat pada orang haji, berminum air Zam-Zam, orang datang ke Mekah, memakmurkan masjid Mekah. Memakmurkan masjid Mekah ni 100,000 kali ganda dengan masjid lain. Tuhan tanya, sama dengan orang yang beriman kepada Allah hari akhirat dan dia berjihad berjalan Allah, la yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah. Tak sama sekali. Di sinilah maka Nabi SAW meninggalkan Mekah, berhijrah ke Madinah, tak balik-balik ke Mekah. Dan sahabat-sahabat musafir ke seluruh pelosok dunia, mati di Iraq, mati di Syam, mati rata-rata. Dan pendakwah-pendakwah yang membawa Islam mati di negeri orang, mati di negeri Cina, mati di negeri kita pun ada, hingga negeri Arab mati di sini, tak balik dah. Kenapa? Kerana mengetahui kelebihan jihad yang sangat besar ini. Kerana mereka tahu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang lebih baik bagi kamu jika segera kamu mati. Disebut dalam hadis, barang siapa yang mati dalam mengerjakan amal kebajikan adalah husnul khatimah. Dia mati tengah semayang, husnul khatimah. Mati tengah puasa, husnul khatimah. Orang yang mati dalam menjalankan tugas berjihad fi sabilillah bukan saja husnul khatimah. Allah Ta'ala memerintah supaya malaikat yang menulis amal jihad itu terus menulis sehingga hari kiamat, walaupun dia masih dalam kuburnya. Di sini kelebihan jihad fi sabilillah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang lebih baik bagi kamu jika sekiranya kamu tahu. Itu paling baik sekiranya kamu tahu. Kalau kamu tahu, inilah paling baik. Dan jihad ni dalam keadaan biasa fardu kifayah, dalam keadaan tertentu menjadi fardu ain.
Disebut dalam kitab-kitab fiqh. Fardu kifayah bila sudah ada negara Islam. Pemerintahan Islam sudah ada, sudah tetap. Menjadi fardu kifayah, kalangan mereka yang ada dalam negeri itu keluar ke negeri lain untuk membawa Islam. Kalau ada orang halang, pergi berperang dengan orang yang halang Islam itu. Ini fardu kifayah. Kena ada satu kumpulan yang keluar, yang berdakwah, mengajak orang masuk Islam. Kalau ada orang sekat, atau lagi berperang dengan mereka yang halang. Di sinilah maka kerajaan Islam menghantar badan tentera ke timur dan barat. Kalau sekiranya dakwah Islam tidak dihalang, macam Cina tak halang, maka tak serang Cina. Tak serang Cina. Tanah Melayu, pendakwah mari di sini tak dihalang, maka tak diserang. Habasyah, raja di timur Islam, maka tidak diserang. Parsi dan Rom menghalang, India menghalang, maka tentera Islam menyerang negeri-negeri ini. Menyerang negeri ini. Sehingga tentera Turki Osmaniyah masuk sampai ke Eropah. Sampai ke Bulgaria. Sampai ke Czechoslovakia. Masuk ke Eropah untuk menyapai. Sampai ke Moskow. Dan Moskow pun ditawan oleh tentera Islam. Kerana raja-rajanya menyekat dakwah. Di sini menunjukkan bagaimana wajib dakwah. Itu fardu kifayah. Fardu ain bila musuh sudah masuk dalam negeri. Bila masuk dalam negeri jadi fardu ain jihad itu. Wajib atas tiap-tiap orang, lelaki perempuan yang mampu, wajib menunaikan kewajipan itu. Sudah jadi fardu ain. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu tahu. Yaghfir lakum dzunubakum. Dia mengampunkan dosa-dosa kamu. Bila kamu berjihad, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kamu. Terutamanya mereka yang mati syahid. Mereka mati syahid. Sebaik saja dia mati, darahnya keluar, dosa keluar habis bersama dengan darah itu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtil anhar. Dan Tuhan memasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di mana roh orang mati syahid terus masuk syurga. Tidak ada fitnah kubur lagi, terus masuk syurga. Dia letakkan di dalam temalak burung yang hijau, terbang dalam syurga. Berterbangan dalam syurga, di lampu-lampu syurga. Nabi sebut dalam hadis, mereka yang mati syahid itu minta dengan Tuhan nak balik semula ke dunia. Nak balik semula, nak berperang semula untuk dapat kelebihan itu. Lalu Nabi bersabda, uhibbu an uqatila fi sabilillah, thumma uqtal, thumma uhya, thumma uqtal, thumma uhya, thumma uqtal. Rasulullah kata, aku nak berperang pada jalan Allah sehingga aku dibunuh. Mati, aku hidup semula. Berperang lagi, dibunuh lagi. Hidup semula, berperang lagi, mati lagi. Kalau boleh biar begitu. Tapi Allah Ta'ala tak izin Nabi mati begitu. Nabi mati dengan racun. Diracun oleh orang Yahudi. Bukan mati di medan perang. Sahabat-sahabat pula jaga Nabi. Jaga Nabi, kawal habis-habisan. Maka mati, Nabi mati bukan di medan, mati dengan racun. Nabi kita masuk dalam syahid, diracun oleh orang Yahudi. Kalau boleh, biar mati begitu kata Nabi. Macam dalam surah Yasin. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafar li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Iaitulah sahibu Yasin. Yang mendengar 3 orang Rasul telah disorok oleh orang ramai. Wajah min aqsami rajulun yas'a. Datang seorang dari pinggir bandar menemui Rasul yang telah disorok oleh orang ramai. Lalu dia membela Rasul itu dan mengatakan dia telah beriman. Sebaik saja dia kata dia beriman, orang ramai tangkap dia, jijak ramai-ramai, lalu dia mati. Sebaik saja roh dia keluar, dia pun berkata, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafar li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Mudah-mudahan kaum aku tahu di mana aku sekarang. Kalau boleh Tuhan, aku nak beritahu kau orang ramai, aku di dalam syurga sekarang. Kaum aku tahu. Tapi Allah Ta'ala tak izin. Allah Ta'ala tak izin. Seorang perempuan sahabat bertemu Nabi SAW, bertanyakan anak dia yang mati dalam perang Badar. Wahai Rasulullah,
Saya nak tahu di mana anak saya. Rasulullah diam. Rasulullah, saya nak tahu anak saya di mana. Kalau saya tak tahu anak saya di mana, saya akan menangis habis-habisan. Rasulullah kata, wahai perempuan, anakmu fil firdausil a'la. Anakmu dalam syurga. Nabi kata, lalu dia berhenti menangis. Seorang sahabat nama Khonsa. Khonsa ni anak berZuhair bin Abi Salma. Zuhair ni seorang penyair Arab di zaman jahiliah. Syair dia digantung di Kaabah. Dia ada 7 orang penyair Arab yang terkenal, yang dianggap syair yang tinggi mutunya dalam bahasa Arab. Walaupun syair jahiliah digantung di Kaabah di zaman jahiliah. Walaupun syair itu puja Arab, puja macam-macam, itu zaman sebelum Islam. Dia hanya Zuhair bin Abi Salma. Zuhair bin Abi Salma termasuk di kalangan orang yang beriman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mati tak sempat dengan Nabi, tapi anak-anak dia masuk Islam. Di antaranya anak perempuan yang nama Khonsa. Khonsa beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup zaman Abu Bakar, hidup zaman Sayyidina Umar, kemudian mengiringi anak dia dalam peperangan Parsi. Nak berperang di Parsi. Parsi ini ialah kaum Majusi yang menyembah api, yang ganas, orang takut nak pergi. Bila Muthanna bin Harithah bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, minta Abu Bakar atau tentera untuk nak serang Parsi. Abu Bakar sakit. Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar jadi khalifah. Sebelum wafat, Abu Bakar wasiat kepada Sayyidina Umar supaya menunaikan permohonan Al-Muthanna bin Harithah. Bila Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, lalu Sayyidina Umar pun berucap pada orang ramai, minta daftar diri. Siapa kalangan kamu nak daftar diri ikut tentera Al-Muthanna untuk memerangi Parsi? Siap belaka? Tak jawab. Sayyidina Umar sebut 3 kali. Lalu Abu Ubaid bin Mas'ud daftar orang yang pertama. Lepas itu diikuti oleh sahabat di kalangan Ansar. 3 orang. Gerun. Kerana Parsi ni orang Majusi. Majusi ni sembah api. Dia lebih jahat daripada orang Kristian Yahudi lagi. Dia tak ada peraturan. Kristian Yahudi ni ada peraturan. Macam lebih teruk pada komunis lagi, Majusi ni. Dia sembah api. Orang bertuhan pada api. Dia tak ada peraturan. Menyebabkan gerun. Lalu Abu Ubaid bin Mas'ud sampai 3 orang sahabat lagi. Lalu Al-Muthanna mengatakan, jangan takut, mereka ni bukan kuat sangat. Kami dah mengalahkan mereka. Zaman Abu Bakar kita sudah mengalahkan mereka. Dan kita sudah tawan sebahagian wilayah mereka. Barulah ramai daftar diri. Di antaranya ialah 3 orang anak berkhonsa. Daftar diri. Pergi ke Parsi. Berperang. Dia beritahu pada khonsa, anakmu yang pertama sudah mati. Dia suka. Suka, tak menangis. Beritahu anak yang kedua sudah mati. Suka dia. Beritahu anak yang ketiga dah mati dah. Menangis. Menangis. Beritahu anak yang ketiga mati, menangis. Ditanya dia mengapa menangis. Beritahu yang pertama dia suka, yang kedua dia suka. Beritahu anak yang ketiga menangis. Pasal apa? Tak ada anak, dia kata. Kalau ada anak, aku nak suruh pergi lagi. Menangis kerana tidak ada anak. Mengapa jadi begitu? Kerana Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, orang yang mati syahid ini boleh beri syafaat kepada 70 orang keluarga dia yang masuk neraka. Bukan saja dia masuk syurga, dia boleh tolong anak beranak dia 70 orang yang masuk neraka, bebas daripada neraka. 70 orang. Di sinilah apa yang berlaku di kalangan sahabat, suka kalau ada keluarga dia yang mati syahid. Hari ini di Palestin dah, tempat lain tak apa ada. Di Palestin, bila ada anak, keluarga, anak saudara, ayah, adik-beradik yang mati syahid, mereka bergembira, jamu bergembira. Kerana mereka percaya, kerana orang yang syahid ini boleh beri syafaat kepada 70 orang keluarga dia pada hari kiamat kelak. Itu kelebihannya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum. Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Dosa-dosa kamu diampunkan oleh Allah. Dalam satu hadis menyebut malaikat utang. Utang orang. Utang orang bersaku. Walaupun dia mati syahid, kena bayar utang.
Jangan pergi perang tak boleh bayar hutang, pergi perang. Dia mati ni bayar hutang, itu tak jadi. Walaupun dia mati syahid, dia kena bayar hutang. Hutang kena bayar. Tersangkut dengan hutang. Kecuali jihad fardu ain. Musuh yang masuk dalam negeri tak ada lah, tak mengelak, tak boleh nak elok. Musuh dah masuk dalam negeri. Macam di Palestin, macam di Afghanistan hari ini, kena lawan. Musuh dah masuk dalam negeri, macam di Bosnia satu ketika dulu. Masa tu tak ke hutang, tak ke apa. Kalau sahaja begini, kena jelaskan hutang. Hutang kena jelas. Tak boleh main bab hutang ni. Jangan ada hutang-hutang niat tak boleh bayar daripada awal lagi. Itu berat. Tak boleh. Hutang ni berkait sampai hari kiamat. Yaghfir lakum dhunubakum. Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtil anhar. Dan dia memasukkan kamu dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai daripada madu yang tidak ada lebah dan lilin. Sungai bersusu. Sungai daripada buah-buahan, air buah-buahan yang disebut dengan arak, yang tidak memabuk dan tidak memeningkan kepala. Sungai daripada air biasa. Nikmat yang tak terhingga. Ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syurga itu ialah barang yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak terlintas dalam hati manusia. Wa masakin tayyibatan, dan tempat-tempat tinggal yang sangat baik, iaitulah istana-istana dan mahligai-mahligai dalam syurga. Istana mahligai dalam syurga dia beri kepada mereka yang berjihad, sama ada dia mati ataupun dia tak mati kerana jasa jihad. Disebut juga dalam hadis, barang siapa yang ikhlas dalam berjihadnya, kalau boleh nak mati berjihad, maka dia mati, dia beri kelebihan jihad, walaupun dia mati di atas hamparannya. Tapi dengan syarat dia bertekad sungguh. Macam Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu, yang berperang di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, kena pecah. Sayyidina Umar pecah dia, kerana Sayyidina Umar tak setuju. Terus juga berjihad di bawah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Dan Khalid bin Walid sakit yang membawa kepada mati dalam keadaan sakit yang berat. Khalid menangis. Lalu dia berkata, Khalid kata, aku berperang zaman Nabi, aku berperang zaman Bakar, zaman Sayyidina Umar. Aku mengharapkan aku mati di medan perang, tetapi aku mati di atas hamparan. Hina mati aku, macam mati unta dia, macam mati kambing. Hina. Kalau boleh nak mati di medan, ini menunjukkan keikhlasan dia nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Zalikal fawzul dzalik fi jannati ad, dalam syurga Adan. Syurga yang menetap di dalamnya selama-lama, tidak ada mati lagi. Tidak ada mati dan tidak ada tua lagi, tak ada penat, tak ada lelah. Zalikal fawzul azim, itulah dia kemenangan yang paling besar. Kemenangan yang paling besar, kemenangan hari akhirat. Mereka yang berjihad mesti menang. Kalau dia mengakhiri hayat dengan jihad, menang yang besar di hari akhirat, iaitulah kemenangan yang selama-lamanya. Wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lain yang kamu sangat ingin, Tuhan beri juga. Nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat di atas dunia. Kemenangan di atas dunia. Seperti yang diberi kepada Nabi SAW dan para sahabat. Nabi telah berjaya memerintah Madinah, berjaya menakluk Mekah. Sahabat-sahabat pula berjaya mengalahkan Parsi dan Rom, mengalahkan wilayah-wilayah. Begitulah Tuhan jadikan kepada orang beriman. Kadang-kadang atas dunia dapat dah. Dia beri atas dunia kemenangan dunia yang diridai Allah, yang mendapat berkat. Wa basyiril mu'minin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Menunjukkan bahawa orang yang beriman ni tak rugi. Di sini kita kena sedar bahawa jihad ni berbeza dengan perang suci. Perang suci yang diistilahkan oleh orang Kristian lain. Jihad ni mana dia luah, bercakap pun jihad, harta pun jihad, berjalan untuk menegakkan agama jihad, masak untuk kemudahan jihad pun jihad, akad bendera pun jihad, berperang pun jihad.
bercakap benar, menegur mereka yang zalim pun jihad. Ini jihad, nak menegakkan agama dengan apa saja, termasuk dalam perkara jihad. Maka hendaklah dimulakan dengan damai dulu. Setelah damai pun agak tambah juga, maka berperang. Berperang menunjukkan bahawa Islam tidak boleh menyerah kalah sekali-kali. Ada pun perangai orang kita, dah salah orang lah, dah boleh semayang dah, buat haji padang ni dah cukup dah. Ni bukan dia. Tuhan kata, illa taghfiru yu'adzibkum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Jika sekiranya kamu tidak keluar untuk berjihad, menegakkan agama Allah, Tuhan akan azabkan kamu dengan azab yang pedih, azab dunia dan azab akhirat. Dunia pun azab, akhirat pun azab. Azab dunia apa dia? Azab dunia orang lain meretah kamu. Meretah dengan undang-undang yang zalim, undang-undang yang kejam, harga barang naik, hidup susah, tak apalah. Main tak apalah itulah. Seksa atas dunia, akhirat kena seksa pula. Kenapa? Kerana dia menafikan hukum jihad. Kalau dia tak mampu lain. Dia tak mampu, itu lain cerita. Ini dia mampu, tiba-tiba padang dah apa dah. Ini menafikan jihad. Dan orang putih sengaja masa dia jajah dulu, dia buat satu ajaran yang dinamakan Qadiani. Qadiani ni ajaran sembahyang saja, puasa saja, ada nabi baru, Ghulam Mirza Hudam. Ikut nabi baru, tak ada jihad. Sembahyang saja, jihad tak ada. Tak lawan orang putih, tak lawan peluk dia lah. Ini ialah merendah, mengalah, yang menghinakan diri. Hina di dunia dan hina di hari akhirat. Hanya mereka yang Tuhan pilih saja yang dapat menunaikan kewajipan ini. Orang yang Tuhan tak pilih, hiduplah dengan hina. Wa basyiril mu'minin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang berjihad perjalanan Allah dengan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.